3, 4, 5, 6. Jadi kita plotkan titik bila kita nak jadikan dia bentuk graf. Okey, boleh ambil titik dekat jadual ataupun awak ambil titik dekat pasangan tertib ni, ambil koordinat dia terus. Okey, 1, 4. 2 dengan 5 atas sikit. 3 dengan 6. Okey, itu kalau bentuk graf. Dan satu lagi, kita boleh tulis dia juga dalam bentuk persamaan. Persamaan. Jadi, biasa kita akan gunakan Y sama dengan apa-apa kan. Kita akan gunakan Y sama dengan persamaan yang biasa dalam bentuk graf adalah Y sama dengan MX tambah C. Ni yang linear lah. Jadi Y, kita ambil apa yang koordinat Y tu dekat depan dulu. 4 sama dengan apa? 1. Okey, 1 nak jadi 4, kita tambah 3. Okey, tengok yang koordinat yang kedua, 5. Y dia 5 sama dengan X dia 2. 2 nak jadi 5, kita tambah 3. Okey. Sama macam atas, ada tambah 3, ada tambah 3. Lepas tu tengok yang ketiga, 6. 6 sama dengan koordinat X dia 3. Okey, 3 nak jadi 6, kita tambah 3 pun dapat 6. Okey, betul. So, awak tengok yang 1, 2, 3 ini adalah nilai X. Yang 4, 5, 6 ini adalah nilai Y. Jadi kita boleh buat kesimpulan Y sama dengan X tambah 3. Ataupun bila kita jadikan dia fungsi, kita guna F. F of X. Dia macam tu. Maksud dia fungsi F of X ni adalah fungsi F, iaitu nilai X kita tambah 3. Fungsi F ni biasanya dia akan duduk dekat tempat paksi Y. Kalau tengok balik dekat graf tu, dia akan duduk kat tempat paksi Y. Kadang-kadang kita tulis Y, kadang-kadang kita tulis Fx. Okey, dia macam tu lah. Ada soalan setakat ni? Confused dengan video tu ke? Okey, tak ada masalah. Okey kan? Okey, so hari ni kita masuk graf fungsi. Kita dah kenal fungsi tu apa, baru kita boleh masuk, kita boleh buat dia punya graf. Okey, nak lukis graf ni kena ada kertas graf. Ada tak kertas graf kat situ? Kertas graf ada? Tak ada. Kalau tak ada, boleh guna buku matematik awak tu, guna kotak-kotak dia.
Bisa tengok contoh yang sesuai. Okey, tengok contoh 4 lah. Tengok contoh 4, muka surat 152. Okey, muka surat 152. Contoh 4. Okey, A, dia kata bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X. Bagi nilai X sama dengan -2, -1, 0, 1. Okey, jadi kita buat jadual. A. Nilai X, dia punya... Okey, tak apa, kita tengok dia punya nilai X dulu. X, buat kotak-kotak, -2, -1, 0, 1. Okey, tengok dekat soalan dia bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X. Jadi awak gantikan nilai X dekat dalam persamaan tu. Contoh yang pertama ni, X dia -2. Jadi Y dapat berapa? 5 tolak -2. Dapat 5 tambah 2 kan? Tu 7. Jadi 7. Yang jalan kerja ni awak tulis je dekat bawah dia. Yang kedua, X sama dengan -1. Jadi awak kira 5 tolak -1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Di 6 kita tulis dekat bawah -1. Okey, lepas tu 5 tolak 0. Sama dengan 5. Okay, kemudian kita ada 5 tolak 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, sini dapat 4. Okey, bila dah ada koordinat dia, kita boleh lukis graf. Jadi kolom yang pertama, koordinat dia -2 tu 7. Jadi awak lukis dia punya paksi dekat dalam buku ikut kotak-kotak tu.
tengah-tengah ni kosong. Y ada sampai 7, saya tarik bawah sikit. Tengok Y paling besar 7, jadi ke atas sekali 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, paksi X. Yang menegak ni paksi Y. Ini kosong, ada 1, 2. Ada negatif 1 sebelah kiri. Ada negatif 2. Tambah sikit. Negatif 3. Buat cantik-cantik dalam buku ikut kotak dia. Okey, nanti kita tengok macam mana bentuk dia. Negatif 2, 7. Negatif 2, 7 ke atas. Negatif 1, 6. Negatif 1, 6. Kosong, 5. Jadi kosong kat sini, naik ke atas ni, 5. Satu, 4. Jadi paksi X1 naik ke atas 4. Okey, dia akan dapat garis lurus. Awak sambungkan awak punya titik-titik tu. Buat cantik-cantik. Okey, kita tengok contoh 5. Contoh 5 sama juga, dia suruh kita isi jadual. Jadi jadual dia sama macam jadual tadi. Boleh sambung dah ke? Ke laju sangat? Dah okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, soalan A contoh 5 ni dia suruh lengkapkan jadual. Jadi salin dulu jadual dia. X, Y. Negatif 2, kosong. Negatif 2, kosong. Dan negatif 1, kosong. 1, 6. 2, 3, 10. Okey, macam mana kita nak isi tempat kosong tu?
Okey, dia bagi tahu fungsi dia y sama dengan 2x tambah 4. Jadi nak isi kotak-kotak ni yang penting kita kena tahu dia punya persamaan. Persamaan dia y sama dengan 2x tambah 4. Okay, jadi awak gantikan nilai x. 2 negatif 1. 2 darab negatif 1 tambah dengan 4. 4 negatif 2 tambah 4. Jawapan dia 2. So, bawah negatif 1 ni 2. Lepas tu 2 darab kosong. 2 darab kosong tambah dengan 4. Jadi kosong tambah 4 jawapannya 4. Satu kotak lagi x dia 2. Jadi 2 darab 2 tambah 4. 4 tambah 4, 8. Di sini 8. Okey, kita masuk muka surat kedua. Ada orang yang tak dapat buka whiteboard ni. Jadi yang ni untuk contoh 5 ni dia dah bagi tahu kita guna nilai apa untuk paksi tu. Sekejap saya masukkan kertas graf, ada tak? Mana kertas graf? Okey, bila guna kertas graf, kita boleh ikut paksi dia. Dia bagi tahu 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Okey, 2 cm kepada 1 unit maksud dia dekat garisan yang pekat-pekat tu. Yang itu adalah kita tulis nombor 1, 2, 3 macam tu. Okey, kita tengok balik dia punya nilai. Untuk paksi X, dia ada paling kecil negatif 2. So, kita kena ke kanankan sikit kita punya paksi Y tu. Lepas tu, paksi Y paling kecil kosong. So, kita boleh lukis dia dekat bawah. Guna pembaris Okey, ni paksi X. Paksi X mula dari negatif 2 sampai 3. Di sini 3, 2, 1, 0, negatif 1,
negatif 2. Kemudian kita naik ke atas. So dekat kosong ni adalah dia punya paksi Y. Paksi Y. Pakai pembaris jangan bengkok-bengkok macam saya ni. Paksi Y paling besar 10. Dia kata skala 2 cm kepada 2 unit. Jadi dekat garisan yang gelap tu kita tulis 2. 2, 4, 6, 8, 10. Baca sini 12. Paksi Y. Okey, awak teruskan. Awak titik-titik. Kita letak ikut koordinat tadi. Negatif 2, 0. Okay, negatif 2, 0 dekat sini. Lepas tu negatif 1, 2. Negatif 1 naik ke atas 2 dekat sini. Kosong dengan 4. Jadi sini 0 naik ke atas 4. Okey, kemudian 1, 6. 1, 6. 2, 8. Akhir sekali 3, 10. 3, 10 kat sini. Okey, bila dah siap, gariskan. Guna pembaris. Buat cantik-cantik. Okey. Jadilah, inilah kita punya graf fungsi. Jadi fungsinya apa? Awak tulis dekat atas dia. Boleh juga nak tulis fx sama dengan 2x tambah 4. Ataupun awak tulis y sama dengan 2x tambah 4 sama. Dua-dua boleh. Okey, ada soalan? Sikit je ni tajuk ni. Sekejap Ayah pergi kerja lah. Kita kelas. Okey, ada soalan tak nak tanya? Oh, nak buat latihan dulu ke nak boleh sambung nak tafsiran graf? Nak cuba lukis dulu. Okey, kita tengok dekat muka surat 162, boleh? Muka surat 162. Dah? Okey, soalan yang pertama, tengok soalan 1.
Salin dan lengkapkan jadual. Okey, soalan 1 ni kita isi jadual je. Guna persamaan yang dibagi. Macam yang buat dekat form 1 dulu dah pernah buat kan? Soalan 1 ni buat 1A je lah. 1A. Jom cuba 8.2. Okey, soalan 2. Bina jadual. Okey, soalan 2 buat A dengan B. Soalan 2 A, B. Okey, soalan 2, bila dia sebut bina jadual, lepas tu dia bagi julat untuk nilai X. Jom cuba 8.2. Dia bagi Y sama dengan 2X tolak 2. Untuk negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. Jadi maksud dia, awak punya jadual tu dia akan jadi macam ni. X, Y dekat bawah. Nilai X dia awak kena guna negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey, dia macam tu. Jadi awak isi dekat kotak Y tu apa jawapan dia. Okey, boleh. Soalan 2 ni. Okey, soalan 3. Lepas tu soalan 3, cuba buat semua. 3 A, B, C, D. Soalan 3 sama macam contoh yang kita buat tadi. Okey, apa dia domain, apa dia kodomain? Apa dia? Cepat. Ada orang nak cuba tak? Apa dia domain, apa dia kodomain? Tak ada? Domain tu objek.
Objek. Okey, kalau dekat soalan 2A ni, yang dekat whiteboard tu, yang mana domain dia? Betul, domain tu objek, betul. Domain tu yang X kan? Okey, jadi kalau soalan 2A ni, apa yang ada dalam domain tu? Adalah kita panggil set X. Okey, ingat tadi kan saya cakap kalau yang jadual ni kita boleh je tulis balik dalam bentuk, kita boleh tulis balik dalam bentuk pemetaan. Contohnya kalau kita cuba buatlah soalan 2A ni, ada -3. Salah, dia punya titik kat belah kanan. -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okey, jap. Satu, dua, tiga. Okey, yang saya tengah buat ni, yang ini kita panggil set X. Set X nama dia adalah domain ataupun kita boleh panggil dia objek. Sekejap. Jalan pula. Okey, objek. Kemudian bila kita kira nilai Y, gunakan dia punya fungsi. Fungsi dia adalah Y sama dengan 2X tolak 2. Jadi dapat berapa nilai Y dekat sini? 2 kali -3, -6. -6 tolak 2, -8. So, yang pertama kita ada -8. Lepas tu, -2 kali 2, -4. -4 tolak 2, -6. -6. Kemudian ada -1. 2 kali -1, -2. -2 tolak 2, -4. Okey, kemudian ada kosong. 2 kali kosong, kosong. Kosong tolak 2, -2. Sini -2. Jadi kita tahu dah lah dia ada -2. Nombor dia tu dah berturutan kan. Nampak kan dia berkurang sebanyak 2. Dia berkurang pula. Kalau Y ni dia bertambah lah. So -8, -6, -4, -2. Sini kosong. Lepas tu 2 dengan 4. Yang penting dia punya nilai dekat X ni dia berturutan. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So kat sini 0, 2, 4. Okey, ini adalah dia punya kodomain. Ataupun nama lain dia image. Dia adalah kodomain bagi X. Dia adalah image bagi
X. Yang sebelah kanan ni kita panggil dia set Y. Kemudian dia bergerak di bawah pemetaan fungsi Y sama dengan 2X tolak 2. So kita padankan 3 dengan negatif 8. Negatif 1 dengan negatif 2. Tertinggal 1 Negatif 4 tertinggal Kita boleh tambah je dekat mana-mana. Kalau tambah ke atas, nanti garisan dia kena naik atas ni. Tapi kalau jadual, dia kena ikut nilai yang dekat atas dia, nilai apa. So, ada negatif 4. Negatif 1, objek dia negatif 4. Kosong, negatif 2. 1 dengan kosong. 2 dengan 2. 3 dengan 4. Okey, tu antara benda yang selalu dia akan tanya dalam soalan. Apa domain? Apa kodomain? Apa objek dia? Apakah image bagi objek kosong? So, image bagi objek kosong adalah negatif 2. Dalam kata lain, sebenarnya dia nak tanya apa koordinat Y untuk kosong. Untuk X sama dengan kosong. Dia nak tanya macam tu sebenarnya. Tapi dia akan boleh ubahlah ayat pertanyaan dia tu macam-macam. Okey, jadi awak cuba siapkan soalan muka surat berapa tadi? 162. Jom cuba 8.2 tu. 1A, 2AB, 3A, B, C, D. Okay, soalan 3 tu nanti bila dah dapat dia punya titik-titik, cuba sambungkan. Kalau kebetulan awak punya titik-titik tu dia jadi bentuk lengkung, kena buat lengkung dia cantik. Lengkung dia kena cantik macam awak tengok dekat muka surat 154. Dekat muka surat 154 tu dia punya bentuk apa? Bentuk U kan. Jadi kena licin je, dia tak boleh ada tajam-tajam. Kalau soalan 3B, soalan 3B tu dapat macam contoh 6. Dia akan dapat bentuk masam. Soalan 3C tu dia macam contoh 7. Contoh 7 kalau tengok dia macam bentuk S kan. S tu pun dia kena S yang betul S. Dia tak ada tajam-tajam dekat S tu. Baru kita punya lukisan graf tu dapat markah. Yang penting awak pastikan skala dia dekat paksi X betul, ikut macam yang soalan bagi. Dekat paksi Y pun skala dia kena betul. Lepas tu awak punya graf tu licin. Kalau garis lurus yang betul lurus, tak ada bengkok-bengkok.
Soalan C dah, tadi saya cakap dia bentuk S. Soalan D ni dia bentuk dia sama macam soalan 8. Contoh 8. Soalan D bentuk dia macam contoh 8. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Nanti hari Selasa kita habiskan bab ni last. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Yang lain-lain? Belum. Ada siapa nak tanya soalan? Aiman, okey? Okey tu. Okey, Dayana. Hari ni line awak okey tak? Ke putus-putus? Tadi hujan. Kalau kat rumah saya dah berhenti. Irish, boleh buat graf? Harapnya yang online ni semua dah isi lah Awak punya maklumat vaksin tu.